dan masih lagi diberi pada kita hidayat taufik. Dengan itu kita boleh hadir untuk solat maghrib berjemaah di masjid ini, dan insya-Allah kita memanfaatkan masa yang ada meneruskan bacaan kitab daripada kitab Paku Iman ni, insya-Allah. Kita dalam masjid ni ada sekalian ada peluang mendapatkan iktikaf, cuma iktikaf tak sah melainkan ada niat. Kalau tak niat lagi, mari kita niat sama-sama. Lepas niatnya sahaja aku iktikaf dalam masjid ni kerana Allah Ta'ala. Dengan hadirkan niat itu dalam hati kita, barulah hasil pahala iktikaf, dan insya-Allah sepanjang keberadaan kita dalam masjid ni, Allah Ta'ala akan hitung dan catatkan sebagai sebahagian daripada amal soleh kita. Amin. Baik, kata musannif rahimahullah Ta'ala, kita di muka surat 3, 6 baris pada atas tu. Dan terbahagi pula wajib furu'i kepada 2 bahagi. Lihat dari sekalian apa yang kita nak sambung ni, nisbah apa yang disebut tu, dia nak menyebut pembahagian wajib furu'i. Jadi kitab kita dia dah jelaskan hukum syarak ni ada hukum wajib usuli, ada furu'i. Dan furu'i itulah yang kita nak bincang. Yang usuli yang lepas kita dah lihat, dan mudah-mudahan kita ingat dan kita faham status kita yang kata wajib usuli, khususnya kita mempelajari segala ilmu yang berkaitan dengan Islam, dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan wajib kekalkan status quo kita sebagai orang Islam, yang kita tak mati melainkan dalam keadaan Islam, yang Islam yang kita belajar, yang kita faham tu, yang kita mati di atasnya tu tepat macam mana yang diajar oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak menyeleweng sikit pun. Itulah yang diajar oleh Rasulullah, itulah yang didapat oleh para sahabat, itulah yang didapat oleh kalangan tabi'in dan tabi'in, begitu juga ulama-ulama silam, yang ulama salafus salih, yang ada salah silahnya sampai ke kita, kita dapat Islam itu. Jadi itu adalah wajib usuli, mesti. Jadi apa yang kita nak sambung ni adalah dia panggil dengan nama wajib furu'i, yang takrifnya kita dah lalu lepas. Bila wajib furu'i, inilah wajib yang selalu kita dengar, yang kita bagi definisi, yang takrifnya buat berpahala, meninggalkannya berdosa. Kalau wajib usuli yang kita dah belajar lepas, dia buat berpahala, meninggalkannya adalah kekal dalam neraka. Wajib usuli maknanya buat dapat pahala, meninggalkannya kekal dalam neraka. Saya saja sebut tu tuan-tuan, pasal itu sebagai ingatan yang kita dah belajar, dan yang tu utama sangat kena faham, pasal itu adalah asas. Yang ni pun nisbah kita nak belajar adalah furuk, dan belajar apa hukum furuk, dan furuk daripada wajib. Jadi kata dia wajib ada 2 bahagi. Pertama dia panggil wajib zati. Di istilah dia tuan-tuan, macam mana saya sebut selalu, kita ni nak ngaji pelajaran agama Islam. Islam datang daripada Quran, Islam datang daripada hadis. Quran Arab, hadis Arab, mesti faham istilah Arab. Nak tak nak, suka tak suka, reti tak reti, pandai tak pandai, mesti bagi pandai. Sikit ayat gitulah. Kita dah, Nabi kita orang Arab, Quran Arab, orang tak lakukan Quran tu diturunkan Arab, Nabi Muhammad sabdaan hadis dia Arab. Nak tak nak, suka tak suka, mesti sebut Arab. Dan mesti suka Arab, mesti pergi belajar Arab, mesti kena faham istilah Arab. Macam mana yang kita dah dapat dah, dan kita dah pegang perkara itu. Apa dia? Sembahyang, semua Arab. Takbiratul ihram Arab, intiqalat Arab, doa iftitah Arab, Fatihah Arab, surah Arab, tasbih Arab, doa duduk antara 2 sujud Arab, tahiyat Arab, bagi salam Arab. Walaupun tak menatah, kita tak faham sebatang habuk pun Arab yang kita hafal tu, tapi jangan tak tahu Arab adalah yang kita kena baca. Tak sah baca hak lain. Kalau kita boleh belajar tu, yang memang boleh belajar, dah hafal dah pun semua Arab. Cuma sedar yang sikit, takkan cik hafal je. Ni antara yang kita nak ambil faham. Jadi wajib pertama dia sebut wajib yang furu'i ni wajib zati. Jadi zat maksudnya diri perkara itu sendiri wajib, asal-asal lagi. Itu wajib zati. Contoh diberi mudah seperti sembahyang fardu maktubah. Sembahyang fardu yang fardu lah. Maktubah maksudnya yang ditetapkan waktu-waktunya. Maksudnya ada waktu-waktu tertentu yang dengan sebab waktu itu jadi wajib kita melaksana. Itu dipanggil sembahyang fardu maktubah.
Maktubah tu yang difardukan, maksudnya yang ditentukan, yang diqadarkan, sakatkan waktu dia. Itu maktubah. Jadi sembahyang fardu asal hukumnya wajib dan wajibnya zati. Pasal dia sendiri wajib asal-asal lagi. Okey, sekali lalu gitu. Dan kalau kita faham juga, kalau kita kembang sikit tuan-tuan, wajib dia ada zati. Nanti kalau kita belajar bab fiqh lain lah, sunat ada sunat zati, ada makruh zati, ada haram zati, ada harus zati. Pembahagian dia sama. Dia ada 5 tu pembahagian tu. Maksudnya kalau sebut zati ni ada wajib, ada sunat, ada haram, makruh, harus yang zati. Baik. Yang keduanya dipanggil wajib aradi. Wajib aradi. Terjemah mudah, wajib lah. Maksudnya satu perkara yang kita buat berpahala, meninggalkannya adalah berdosa. Faham aradi. Aradi maksudnya mendatang. Mendatang ni maksudnya bukan hukum asal, tapi dia boleh berubah hukum disebabkan situasi dan kondisi. Kerana hukum fiqh kalau kita belajar dengan apa telah disyarah oleh ulama, dia ada hukum asal, dan hukum asal tu boleh berubah status hukum dia dan tuntutan dia berdasarkan situasi dan kondisi yang ada pada seseorang. Dia akan mengubahkan status hukum tu. Kalau misalnya sembahyang wajib sembahyang fardu 5 waktu wajib, tapi ada ketika haram. Bila haram? Haram ketika tak ada wudu. Haram bagi orang perempuan haid. Haram bagi orang nifas. Ada haram tu. Ada sunatnya. Sunat mengulang bagi orang yang dah sembahyang fardu. Ada makruh ke? Makruh sembahyang fardu dalam keadaan menahan kencing, berak, kentut. Dia ada hukum yang dipanggil aridi, mendatang. Yang asalnya sembahyang fardu tu wajib, tapi dia akan jadi ada hukum macam tu disebabkan ada hal yang mendatang ke dia. Okey. Dan juga kalau dia faham, dan apa saya syarahkan di situ tuan-tuan, nak menunjukkan dan nak isyarat kita belajar fiqh tu, kita fiqh kena belajar lama dan kena matang dia tuan-tuan, kena ambil masa. Pasal fiqh ni ilmu dia luas. Dan luas tu antaranya maksudnya ialah bidang itu banyak, skop dia banyak. Maksudnya banyak perbahasan dia. Kalau tauhid ni dia bab ketuhanan, bab rasul, lepas tu apa yang dikhabar rasul tentang maklumat ghaib, itu je ilmu akidah. Satu kitab akidah nipis kan, berbelah. Tapi kitab fiqh berjilid-jilid. Pasal apa? Tu yang sebut ilmu fiqh luas. Masuk luas tu banyak perkara yang perlu kita faham, dan dia bersangkut paut antara satu sama lain. Okey. Antaranya saya nak sebut tu ialah ada hukum zati, ada aridi. Dan bacaan tu ada baca aridi, ada baca aradi, sah belaka baca tu. Cuma kena faham, aradi tu maksudnya mendatang. Misalnya katalah gini, buat mudah je. Kita kat masjid ni ngaji apa ni? Ngaji akidah. Tak faham-faham lagi ke ngaji akidah? Kalau memang tak faham, tak pernah belajar, fardu ain. Kalau dah faham, orang lain pun dah ada untuk melepaskan fardu. Tambah pula yang diajar itu perkara yang bukan asas dalam bab agama, bahkan dia aksesori, nak memantapkan lagi saja pengetahuan Islam. Yang tu tak jadi fardu ain, jadi fardu kifayah. Nak sebut hukum tu boleh berubah tu. Katalah kita dah pakar fardu ain, fardu kifayah, sunat kita meraihkan majlis ilmu. Dan dari segi adab mendengar, kita disuruh mendengar ilmu walaupun kita dah faham, kita dah reti. Kita kena dengar macam mana kali pertama kita dengar ilmu tu. Macam mana pun nak syarah tu panjang ke, macam mana pun saya nak kata, dia ada hukum-hukum mendatang. Itu sebut umum ilmu tu. Kalau katalah ada orang ajar, dia ajar apa? Dia ajar ajaran Wahabi. Haram pergi belajar. Kalau kita tak faham Wahabi, yang kita belajar nanti kita pula ikut Wahabi. Pening. Haram pergi belajar. Ataupun ajar Syiah. Kita ahli sunnah wal jamaah tak reti, pergi faham, pergi belajar Syiah. Di Syiah lah kau. Dan kau tak reti apa? Kau tak ada kayu ukur nak faham? Kau nak menilai, kau nak menilai apa? Awak pun tak ada apa-apa nak menilai.
Kayu ukur tak ada, saya lagi dengar telan aja kawan tu cakap apa. Dari sisi hukum haram dengar. Haram dengar. Haram pergi belajar benda macam tu. Macam mana haram belajar sihir. Tu belajar ilmu mudarat. Haram pergi dengar benda-benda yang karut dan tak betul, yang menyalahi akidah. Kalau kita tak ada ilmu untuk dengan apa kita dengar nanti boleh membenteng daripada menerima apa yang tak sepatutnya. Kalau tak ada bentengan di situ, haram pergi belajar. Sikitlah sebut aridi tu. Dia mendatang. Baik, contoh diberi sini wajib aridi. Ini aridi ini seperti wajib isyak rokok. Siapa isyak rokok dengar elok-elok ayat ni. Wajib isyak rokok, tapi bukan hukum asal. Hukum aridi. Dia bukan hukum asal, dia hukum mendatang. Kalau asal-asal orang tanya apa hukum rokok, jawab. Takkan tak biasa belajar, bodoh ke mana langsung. Sedap ayat itu kan. Ada benda common knowledge kena cakap gitu. Baru sedar bodoh orang ya. Jawablah. Apa hukum rokok asal? Wajib zati asal rokok hukum apa? Makruh. Harus. Masyhur kalangan Melayu. Kena kaitnya tu. Masyhur kalangan Melayu. Makruh. Masyhur kalangan ulama, khususnya ulama tasawuf, haram. Rokok pun yang kata makruh tu rokok mana? Rokok daun, tembakau bodoh. Tembakau bodoh tu tembakau betul lah. Tembakau bukan tembakau Jawa tu. Tembakau betul lah. Daun betul. Daun macam rumput, daun lah, daun kering kita bakar bagi ada asap. Sedut macam tu. Yang tu yang masyhur Melayu faham makruh. Macam mana pun kalau ikut ulama, ada ulama yang itu zati dia haram. Macam mana pun kita nak sebut aridi ni, dia kata apa? Isyak rokok wajib. Tengok kalau tuan-tuan isyak rokok, tuan-tuan nak kata wajib, tengok sampai tahap ni. Tak ada lah tak wajib, bahkan haram. Tambah pula rokok tu bukan rokok daun, bukan rokok bodoh ni. Rokok tu rokok apa? Rokok sigaret tu. Pasal rokok sigaret dengan rokok daun lain hukum. Pasal rokok sigaret tu dia bukan daun bodoh. Sikit sebo bodoh tu maksudnya daun tu tak dicampur apa-apa lah maksudnya. Rokok sigaret tu dia bukan daun bodoh, dia daun tu telah diadun dengan sesuatu. Lagi kita sebut lanjutan dia tu. Kalau daun tembakau bodoh ni orang kampung panggil tembakau kasih lah, tembakau apalah dipanggil tu. Hak tu tak ada adun apa-apa. Maksudnya daun betul. Kalau sigaret ni baik buah nama apa? Apa dia orang duk glamour nak sebut tu? Gudang garam. Apa tu? Tuan-tuan tahu tak macam mana gudang garam boleh rasa gudang garam? Memang tahun tembakau tu rasa gudang garam Sikit tanyalah. Tak kerti jawab, saya tolong jawab. Dan jangan bodoh tak tahu maklumat tu. Gudang garam tu memang daun tembakau tu rasa macam tu Hei, sedar sikit. Memang dia rasa macam tu Kan ada daun tembakau yang rasa strawberry, rasa coklat. Ada tuan-tuan tak bisa dengar Dia orang ni semua tak isap rokok ni. Bagus. Tak kucing. Dengar saya sebut tu. Ubuh macam tu. Siapa kena tu nasib lah. Kalau bagus lagi dengar elok-elok. Kalau tuan-tuan boleh taubat berhenti bagus. Pasal wajib kan. Kalau benda tu haram, tuan-tuan buat dulu jahil bengong tak kerti apa. Ni baru tahu hukum. Nak buat apa? Jawab. Berhentilah. Takkan nak tunjuk degil keras kepala nak isap je. Dulu kau isap tu pasal bodoh, pasal tak tahu. Dah tahu, isap je tu degil namanya. Macam mana isap juga? Kena faham benda tu haram. Macam mana kaki judi, dia faham judi haram, dia langgar juga. Dan dia kena mengaku judi yang dia buat tu haram, dia berdosa. Dia kena sedar dia dosa. Taubat, dia kena faham tuntutan taubat ada kat dia. Dia kena sedar diri dia dalam bergelomang dosa dan dia kena berhenti. Lah tu juga. Dia tak boleh iktiraf bahawasanya dosa dia buat tu ditukar status hukum halal.
Tak boleh. Jangan tukar hukum. Tukar hukum kafir jangan. Semayang wajib, dia kata tak wajib. Haram. Dia kata semayang tu haram. Kafir tukar hukum. Ada benda kita belajar lah hukum usuli ni sekali lalu itu. Baik. Jadi asal nak sebut tu, bagi faham elok-elok, tak faham tanya. Saya punya penjelasan ni kod tak cukup kat tuan-tuan untuk tuan-tuan faham status rokok tu, tanya lain. Macam mana pun dia nak sebut macam ni. Apa tujuan saya sebut tadi asalnya ialah saya nak kata rokok biasa, tembakau biasa tu, rokok daun tu, yang orang bubuh cengkeh, bubuh daun tembakau betik tu, yang tak ada bubuh apa-apa tu, yang tak ada rasa apa-apa tu, yang memang daun tembakau betik. Yang tu yang kalau ikut masyhur ulama kita sebut, yang masyhur kalangan Melayu, nama hukum makruh tu lekat dengan orang Melayu. Walaupun ada ulama kata haram. Adapun rokok sigaret tu, kebanyakan ulama sebut haram. Boleh kata kalau nisbah rokok yang zaman lah ni, sigaret zaman lah ni, tak ada ulama kata yang harus. Apatah lagi nak kata tak ada yang kata makruh, apatah lagi kata harus. Bahkan semua kata haram. Tuan-tuan tak faham, nanti saya jelaskan nanti. Macam mana pun nak bagi faham aridi tu apa dulu. Jadi dia kata wajib isyak rokok, tu adalah wajib aridi. Siapa wajib isyak rokok ni? Tengok ada kait. Bukan hukum asal tau. Jangan orang tanya apa hukum isyak rokok? Wajib. Nanti Ustaz. Salah jawab tu. Macam mana orang tanya apa hukum makan nasi? Wajib. Tak betul. Makan nasi bukan wajib. Makan nasi harus. Merokok, kalau kita umum sebut macam ni lah, rokok tu orang faham rokok sigaret lah. Kalau rokok daun orang tak sebut rokok, orang sebut rokok daun. Betul tak saya cakap? Betul tak? Ada rokok daun tak? Maksudnya minta rokok daun lah. Ada rokok tak? Dia minta rokok daun ke rokok betul? Rokok betul. Jadi isyak rokok ni asal hukum bukan wajib lah, haram lah, bukan makruh. Kita buah ayat tu. Jadi masuk rokok ni rokok sigaret je lah. Merokok hukumnya haram. Tak nanti Kementerian Kesihatan bubuh rokok bengkok ke, tak nak ke, lantang ke kau nak buat kempen tu. Kita belajar ni dengan hukum syarak. Kerjaan tak cakap apa pun, dia kata halal pun kita kena faham tu haram. Pasal kerajaan dia bukan semua hukum betul. Yang mana sesuai dengan kepala otak dia buat lah. Nak sikit kalau saya sebut tentang rokok tu. Dia kata amaran kerajaan Malaysia merokok membahayakan kesihatan. Tapi dia jual juga rokok. Codik bodoh. Ya. Bodoh. Ada orang tak berani jawab. Bodoh. Dah berbahaya. Buat apa jual? Dia kata, kalau gitu kita naik harga bagi orang tak beli. Tu kepala otak kau. Dia orang dah mendak. Mahal pun orang beli je. Orang beli kan. Naik es kotak RM40 pun. Orang beli. Macam ganja tu. Jual ketui tu 100, 200, 300. Dia dah sampai tahap dia nak tu, dia beli. Tu habis semua. Selipar dia jual. Besi buruk dia jual, pagar dia jual. Habis semua dia jual. Kepala paip dalam masjid tak ada kan. Habis semua. Kepak lah. Apa cerita ni? Dia ada hukum yang disebut tak betul tu. Jadi kita tu yang kena belajar hukum syarak. Pasal hukum pemerintah dia tak semua ikut hukum syarak. Sikit tu. Jadi asal isyak rokok ni haram, dia kata wajib. Baik, siapa wajib isyak rokok ni? Wajib isyak rokok atas orang yang jadi mudarat pada meninggalnya. Kalau dia tak isap, mudarat. Okey, tu ayat dia. Kalau tak isap rokok, mudarat. Isap rokok tu wajib. Macam mana maksud mudarat? Yang ni kena ngaji elok. Dah bagi faham tu, dia nak bagi contoh. Baca contoh siap-siap. Bandingan dia kata mudarat ni seperti wajib makan daging babi. Daging babi wajib makan. Asal hukum apa daging babi? Haram. Macam itulah rokok. Rokok asal haram. Tapi waktu mudarat boleh isap rokok. Dan isap rokok waktu mudarat kalau tak isap hukumnya wajib. Macam mana babi hukumnya haram,
Tapi waktu kita tak makan babi jadi mudarat. Maka wajib makan daging babi. Bila tak makan daging babi itu jadi mudarat. Sikit saya tanya, pengetahuan ni bab daging babi rasanya kita biasa dengar. Dan pengetahuan tu budak-budak kecil pun faham. Tanya tak, bila boleh makan daging babi tu? Mudarat tu bila? Jawab. Weh, takkan tak tahu leceh.